Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Beberapa hari ini saya diminta untuk memberikan ulasan berkaitan tentang kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Muhazzat Hafizahullah berkaitan tentang satu isu hakikat. Jom kita dengar sama-sama video berkenaan terlebih dahulu. Ha. Ha. Oh, sudah. Masalah tafsir kul huwallahu ahad. Ambo tak boleh nak komen sebab ambo tak tengok lagi video dia. Ada orang atas video kawan tu tapi ambo nak tekan tu tak terbuka. Jadi ambo kena dengar daripada mulut dia tu dia syarah lagu mana. Maksud kul huwallahu ahad. Cuma ambo nak royak kul huwallahu ahad ini banyak perbahasan dia. Ada orang bahas menurut ilmu tauhid, ada orang bahas menurut ilmu nahwu, ada orang bahas menurut ilmu hakikat. Maka Sidi Rahimuddin hok dalam video tu, dia ni Syekh Khalifah Tarikat Syazuli Darqawiyah. Dia video ini berlaku di Aceh rasa ada seminar puak-puak syekh-syekh tariqah bahas menurut ilmu hakikat. Bahas apa dia? Kalimah kul huwallahu ahad. Maka dia berbahas menurut ilmu hakikat. Maka video tu tersebar. Maka jadi fitnah kepada dia. Bagi ahli tu tidak ada masalah ke apa dia. Cuma perlu pada penjelasan. Maka video ni asal tajuk perbahasan bab tu. Maka ada orang awam tak boleh dengar ilmu yang tinggi-tinggi. Bukan kata salah, tetapi terlalu banyak huraya. Dia persiapan ilmu tak cukup, fiqh tak tahu, mantik tak tahu, balaghah tak tahu. Maka orang awam tak boleh nak dengar ilmu-ilmu lagu ni, hanya ahli-ahli dia saja. Jadi kita fahamlah maksud dia, tapi amo komen lagu tu sahaja. Dia kata qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa. Siapa dia huwa itu? Kembali kepada domain yang paling dekat sekali. Tu kaedah dari ilmu nahwu. Kul, siapa dia? Enta, Nabi Muhammad. Huwa tu domain rojok kepada hak dekat sekali. Enta Muhammad, Allah ahadun. Katakanlah ya Muhammad, huwa Muhammad dan Allah itu satu. Sudah. Gapo dia maksud satu itu? Maksud dia Nabi Muhammad tak boleh pisah dengan Allah. Boleh hidup pada Nabi Muhammad sendiri, boleh menapah dengan sendiri. Siapa dia? Seolah-olah yang hidup sebenar adalah Allah saja. Nabi Muhammad tu rupa sahaja. Seperti kita buat papet tahu. Papet. Ada katung tu kita buat gini ni. Ada kecek tu. Siapa dia dok kecek tu sebenar? Dok kecek pada kita buat sorok. Siapa dia dok kecek sebenar? Ya nak royak lagu tu sebenar, tetapi biasalah bahasa lagi. Huraya lagi. Pas kali tamu dengar terkejut jugaklah, geger gempa. Jadi maksud secara kasar mau sebut lagu tu. Nak bahas secara ilmiah panjang lebar lah. Bagi kita orang awal serah kepada dia lah. Tu maksud dia secara kasar. Dia nak royak Nabi Muhammad tak boleh duduk sendiri kecuali nak Tuhan juga. Setiap detik, setiap nafas Allah Ta'ala tak lepas Nabi Muhammad. Jadi hak hidup tu siapa dia? Cuma zahir di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh kecek buru-buru. Siapa dia tu waktu ambil sorok buru-buru? Nabi Muhammad lagi, pas siapa dia? Hak sebenar, hak kecek. Dia nak royak lagu tu ya sebenarnya. Tu maksud dia lagu tu. Bukan kata bersatu gapo kita malah bahas lah sebab tak sesuai marah dia tak kenali kat ambo segan lah nama. Ada soalan kau? Tu dah komen secara kasar. Alhamdulillah kita telah tengok video berkenaan daripada awal sampai habis. Video ini telah menjadi polemik tambahan beberapa hari ini sehingga beberapa orang asatizah kita telah speak out dengan memberikan beberapa pandangan mereka masing-masing. Ustaz Nodarus mengangkat isu ini sehingga menawarkan debat kepada Ustaz Muhazzat. Tapi Ustaz Muhazzat dia tolak dia tak mau, dia kata alasan dia bukan ahli. Tetapi di dalam video yang kita tengok tadi itu bukanlah ucapan orang yang bukan ahli. Saya rasa patut juga untuk Ustaz Muhazzat merespon. Pun begitu terserahlah kepada Ustaz, dia nak masuk ke, dia nak debat ke, dia tak nak debat ke, dia keluarkan polemik lepas tu dia diam diri ke,
ikut suka hati dia lah, tak ada masalah. Itu hak daripada Ustaz Muhaizat sepenuhnya. Kemudian semalam Dr. Rozaimi pula mengeluarkan kenyataan yang menjelaskan bahawa tafsiran katakanlah wahai Muhammad bahawa engkau dan Allah itu satu. Menurut Dr. Rozaimi, dhamir akan kembali kepada sebutan yang terdekat sebelumnya, seperti mana kaedah yang dibawa oleh Ustaz Muhaizat itu adalah kaedah yang betul sebenarnya. Tapi tafsiran yang menggunakan kaedah ini di tempat itu adalah menggunakan pada tempat yang salah. Mana ada nama Nabi Muhammad SAW disebutkan sebelum huwa itu disebutkan. Disebabkan itu ulama tafsir mengatakan dhamir huwa dalam ayat ini adalah dhamir asy-sya'n yang tidak kembali kepada sebutan terdekat sebelum itu. Selepas itu Dr. Ikhwan Abdullah, pensyarah bahasa Arab di Universiti Islam Antarabangsa, menjelaskan secara panjang lebar dalam satu artikel dia berkaitan tentang isu ini dengan merujuk sebab nuzul. Sebab ayat ini, ayat Quran ini diturunkan. Serta diberikan penjelasan tata bahasa Arab, ilmu nahu di dalam Qul huwallahu ahad. Beliau siap jelaskan i'rab para ulama kepada ayat berkenaan. Saya fikir kritikan yang diberikan adalah kritikan ilmiah. Ia menyuburkan dunia keilmuan Islam dengan lebih pesat. Ia akan menjayakan projek memandaikan umat dengan ilmu. Kita bimbang, orang kita akan cenderung kepada sufiah hakikat yang sesat sehingga mempercayai wahdatul wujud. Konsep Allah bersatu dengan makhluk, sehingga tidak dapat membezakan antara khalik dan makhluk, sehingga setiap makhluk boleh dianggap sebagai Tuhan. Ibn Arabi As-Sufi, tokoh besar wahdatul wujud, tokoh sufi besar, dia sebut, dia kata al-abdu haqqun wa rabbu haqqun ya laita syi'ri manil mukallif in qultu abdun fazaka rabbun au in qultu rabbun anna yukallif. Hamba adalah Tuhan dan Tuhan adalah hamba. Aduhai, bagaimana ni? Siapa yang mukallaf? Sekiranya aku mengatakan bahawa aku adalah hamba, sebenarnya itu adalah Tuhan. Jika aku katakan Tuhan, bagaimana aku akan mukallaf? Maksudnya, jika aku ini Tuhan, mengapa aku kena puasa, solat, zakat dan sebagainya? Ini adalah kecelaruan dalam pemikiran. Penyelewengan terhadap nama ilmu hakikat bukanlah perkara baru. Menurut kajian daripada Dr. Aizam Mas'ud, ia mula hebat pada tahun 1980-an. Ajaran hakikat yang dipelopori oleh Haji Ahmad Laksamana mendapat sambutan agak pesat. Beliau menulis buku berjudul Hakikat Insan. Kalau tengok dekat YouTube, penuh orang duk ambil manfaat daripada buku ni. Bahkan boleh download pula buku ni secara percuma dalam bahasa Melayu tulisan Rumi. Bahkan saya tengok tu ada juga ustaz jadikan buku ini sebagai rujukan. Sedangkan buku itu telah difatwakan sesat. Ustaz Azhar Idrus dalam satu video yang ada kat YouTube pernah sebut, dia kata penulisnya Ahmad Laksamana mengisytiharkan diri sebagai Tuhan. Di dalam kitab itu sebut perkara yang hampir sama dengan yang disebutkan dalam kenyataan Ustaz Muhaizat inilah, syarah daripada Ustaz Muhaizat ni, yang menyatakan manusia mempunyai unsur-unsur yang berbeza-beza. Ada unsur rohani, ada unsur zahir. Zahir itu kita, rohani itu Allah. Ni kalau ikut Ahmad Laksamana. Ahmad Laksamana disebut, dia kata nama Allah itu baru. Sebelum itu belum ada Tuhan yang bernama Allah. Zat tersebut mentajalli, menampakkan dirinya serta ditajallinya nur Allah. Kemudian ditajallinya, dinampakkan nur Muhammad yang kita sebut sebagai, yang disebut sebagai, yang dikenali sebagai insan kamil. Pada peringkat ini hanya dikenali engkau aku engkau, ana anta ana anta. Ini tidak begitu jauh dengan ajaran agama Kristian yang mengatakan bahawa Jesus adalah himpunan dua nature, iaitu Lahud dan Nasud, atau Tuhan dan manusia. Sahabat-sahabat, saya menyokong semua usaha-usaha membanteras penyelewengan dan kesesatan ilmu hakikat. Saya sokong Ustaz Nodarus untuk terus membongkar isu ini sedalam-dalamnya. Saya juga menyeru asatizah kita bangkit untuk menjelaskan pendirian akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar dalam hal ini. Untuk anda yang menonton, saya cadangkan anda beli buku Diskusi Isu Akidah dan Pemikiran Semasa di Malaysia, tulisan daripada Ustaz Dr. Muhammad Aizam bin Mas'ud. Dan juga anda boleh juga dapatkan buku Membongkar Titik Cela Tarikat Kesufian, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ini buku terjemahan, ini buku tulisan terbitan JAKIM. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jika anda mahu untuk sokong dan sertai saya dan sahabat-sahabat yang lain di dalam komuniti online kita, tekan butang join yang ada dekat bawah. InsyaAllah banyak program-program bermanfaat telah disusun untuk anda pada setiap minggu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.